Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Faizal Yusof di sini. Sifu saham anda. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan, macam mana video-video yang lepas? Okey tak? Saya harap video itu sikit sebanyak membawa manfaat lah dan kefahaman kepada anda, pada pelabur-pelabur di luar sana. Tak kisahlah kalau anda pelabur newbie maupun anda pelabur yang berpengalaman. So dari ini F1 nak cerita pasal apa? Ini F1 nak cerita tentang kategori-kategori saham yang ada dalam Bursa Malaysia. Setakat ni dalam Bursa Malaysia sejak ditubuhkan pada tahun 1963 dahulu, ada terdapat lebih kurang 940 saham lah. Saham-saham mother share yang ada dalam Bursa Malaysia. Selebihnya instrumen-instrumen seperti SPAC, seperti call warrant, RCPS, iCal dan lain-lain lah. Tapi hari ni F1 nak cerita tentang saham-saham lah. Saham-saham yang ada tu, iaitu kategori-kategori saham yang ada dekat dalam Bursa Malaysia. Ada saham yang berjajaran besar, ada yang sederhana dan ada yang kecil, yang duduk dekat dalam papan-papan. Antaranya adalah papan utama, papan kedua dinamakan papan ACE dan papan ketiga dinamakan sebagai papan LEAP. Anda boleh lihat papan-papan ni, perbezaan papan ni dalam bentuk color untuk saham tersebut. Kalau color biru muda, saham tu saham utama lah, main board. Kalau dia berwarna purple, ungu, jadi itu adalah saham-saham ACE, dan yang kecil sekali adalah saham-saham LEAP, warna kuning. Dan saham-saham LEAP ni hanya boleh dibeli oleh sophisticated investor, iaitu high net worth client lah. Kalau anda nak beli saham-saham LEAP ni juga, anda kena isi satu borang lah. Kerana anda high net worth client dengan pendapatan tahunan sebanyak lebih 300,000, bolehlah isi borang tersebut dan jadi pelabur kepada saham-saham LEAP. Adalah papan yang berwarna kuning itu tadi. So kategori saham yang ada, pertama saham blue chip. Kenapa saham tu nama dia saham blue chip? Sebab apa? Kalau kita pergi kasino, chips yang paling mahal tu kan ada chips warna biru. Kalau pergi kasino tahulah kan. Saya tak tahulah, saya bukan orang-orang yang pergi kasino kan. Haram. Anyway, saham blue chip ni adalah sebenarnya saham-saham yang ada track record yang lama. Dia dah lama dalam Bursa Malaysia kan. Saham-saham yang dah ada track record, saham-saham yang kukuh kedudukan kewangan dia dan dia punya prestasi yang lebih kuat yang masa akan datang. Contohnya saham Nestle, saham FNN, saham Ajinomoto. Ada saham-saham blue chips lah dalam Bursa Malaysia. Kerana saham tu memang kukuh dan chances untuk dia bungkus tu sangat-sangat minimal lah. Kedua, kategori saham kedua adalah saham pendapatan. Dalam bahasa Inggeris dia income stock. Income stock ni adalah saham-saham yang mana dia dah tepu. Dia dah tepu dah perjalanan dia. Kalau kita tengok dalam business cycle, dia ada infant now, daripada baby tu kan, dia naik kan, dia jadi kanak-kanak, dia jadi remaja, dia jadi dewasa dan akhir jadi tua. Dia tua, dia turun balik kan. Kalau turun balik sampai tutup tu, contoh-contoh kalau dekat Amerika tu, kita tengok saham Kodak kan, BlackBerry kan, ataupun saham Nokia. Kalau kita tengok balik saham Nokia kan, kalau kita fikir balik, satu ketika dahulu kan, tahun 80-an 90-an, semua orang boleh pakai Nokia. Semua orang pakai Nokia kan. Nokia sabun lah, Nokia butterfly lah, apa benda semua kan. Tapi kita tak akan sangka yang saham Nokia tu boleh bungkus, betul tak? Tapi akhirnya Nokia bungkus kerana dia tak boleh adapt kepada teknologi. Ini masalah dia. So apa yang terjadi ialah saham-saham yang kita nak cerita ni adalah saham pendapatan. Saham pendapatan ialah saham-saham yang dah tepu lah. Dekat Malaysia ni tepu. Contohnya saham Digi, saham Maxi, saham bank tu kan. Bila dia tepu kan, dia dah tidak perlu menggunakan keuntungan dia untuk besarkan lagi syarikat. So keuntungan tu dia buat apa? Keuntungan tu diberi dalam bentuk dividen. Jadi syarikat-syarikat yang boleh bagi dividen secara konsisten ni kan, baik tahunan, semi-annually ataupun quarterly kan, adalah saham-saham yang termasuk dalam golongan saham-saham pendapatan ini. Alright, itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga ialah saham growth atau saham pertumbuhan. Saham pertumbuhan ialah saham-saham yang kanak-kanak menuju remaja lah, belum dewasa lagi. Kanak-kanak menuju remaja, maknanya dia ada grow, dia masih growing lagi kan. Sebagai contoh, satu ketika dahulu syarikat AirAsia kan, masa dia growing, dia perlukan duit, perlukan modal untuk beli kapal terbang sampai dia cukup kapal terbang. Selama 7 tahun barulah dia bagi dividen yang pertama. Sebab apa? Sudah ada cukup kapal terbang untuk menjana kewangan optimum kepada syarikat tersebut. So syarikat-syarikat seperti Sapura Energy ke, Dayang ke kan, syarikat-syarikat yang buat platform kat offshore tu kan, syarikat-syarikat tu kira syarikat growth lah. Kenapa? Sebab setiap kali pun dia kena buka platform untuk korek minyak dekat dalam tu kan, dah korek kat situ, dia buka platform lagi, jadi dia akan jadi growth stock. Growth stock ni bila dia buat duit kan, dia tak bagi dalam bentuk dividen, tapi dia gunakan untuk kembangkan lagi syarikat. Dia kena beli facilities, kena tambah kilang dan sebagainya. Saham-saham ni nama dia saham-saham growth stock.
Seterusnya kita ada saham dalam kategori saham cyclical. Cyclical ni dia naik turun. Dia ikut seasonal cycle. Contohnya apa tahu? Saham-saham emas. Kan? Saham emas dia akan ikut pergerakan harga emas lah. Kan? Tapi kalau saham emas pun, kalau dekat Malaysia ni, saham emas tu akan naik menjelang hari raya. Betul tak? Menjelang Christmas. Sebab masa tu menjelang depa Bali. Sebab masa tu orang beli emas. Kan? Masa tu orang beli kereta. Masa tu orang beli consumer product. Kan, saham Padini, saham Bonia, kan, sebab nak raya baru orang beli baju, kan. Masa nak raya orang beli kereta. Sebab apa tahu? Mana ada orang beli kereta kalau tak raya, betul tak? Kan, nak raya lah, sebab nak balik kampung, nak tunjuk kat mak betul. Kan, jadi dia punya revenue akan naik sebab kerana saham-saham ni saham-saham cyclical. Jadi saham Tome ke, Pohkong ke, kan, ataupun saham Nice ke, kan, dia akan berkaitan dengan emas. Kan, saham-saham consumer product ni, Bonia ke, Padini ke, kan, Citah ke, kan, dia akan berkaitan dengan apa tu, tuan-tuan? Dia akan berkaitan dengan cyclical yang berlaku lah. Sekarang ni kalau kita tengok dengan PKP ni kan, ada juga cycle juga, kan. Sebab apa? Bila PKP berlaku kan, saham-saham bahan mentah tu akan naik. Kan? Kalau anda perasan, saham-saham MSM yang gula, kan, roti, kan, saham-saham KTC ataupun saham-saham, sebab apa? Revenue dia meningkat. Kan, meningkat sebab kena PKP. Sebab barang-barang perlu ni orang cari, kan, beras, gula, roti dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu. Kita nak tengok apa revenue tu meningkat. Bila ia meningkat. Bila revenue meningkat, syarikat tu buat untung. Bila syarikat buat untung, harga saham dia akan naik. Atau syarikat tu buat untung, dia boleh bagi dividen pada kita. Kan? Yang tu kita nak kena faham. Next, saham yang seterusnya adalah saham-saham defensif. Saham-saham defensif ni apa tuan-tuan? Saham-saham defensif ni adalah saham-saham yang mana apa keadaan sekalipun dia tak ada masalah. Contohnya kan, saham elektrik, PTL ke, tenaga ke, kan, saham-saham air, kan, syarikat KPS ke, yang ni apa, Puncak ke, kan, dulu Puncak buat air, sekarang Puncak tak buat air, kan. Saham-saham yang apa, elektrik, air, pembentungan, sekarang ni internet pun kan, komunikasi pun dah dikira macam saham yang defensif lah. Sebab boleh dikatakan dalam rumah tuan-tuan dan perempuan kan, boleh katakan semua orang ada wifi, betul tak? Semua orang ada Unify, betul tak? So saham TM tu dah boleh katakan saham yang defensif lah. Sebab semua orang dah pakai benda tu kan. Sama dekat rumah ada Maxis ke, ada Digi ke, kan. Sebab dia dah jadi saham yang tak mungkin orang tak pakai. Kan. So kalau kita beli saham utility ni kan, dia adalah saham yang defensif. Selamat lah. Tak mungkin dia mati. Kan. Kalau kita beli saham Tenaga Nasional kan. Kalau kita tengok kan, kalau rasa-rasa cakap Tenaga Nasional tu nak rugi kan, dia naikkanlah tarif kan. Biasalah, dia takkan rugi. Kan. Alright. Akhir sekali, saham yang ada ialah saham-saham spekulatif. Saham-saham spekulatif ni bahaya sikit tuan-tuan. Saham-saham yang bawah 20% tu. Saham-saham spek ke atau saham-saham yang penny stock kan. Yang bawah 20% kan. Saham yang loss, yang rendah-rendah tu kan, yang kecil-kecil tu, selalunya diambil alih oleh sindiket lah. Tu masalahnya kan. Jadi saham-saham yang sindiket ni kan, problem sikit lah. So saya sarankan kalau nak beli saham-saham yang sindiket ni, kena faham lah jalan cerita dia kan. Kalau kita nak beli dia, kita kena pastikan apa tahu? Kita kena pastikan saham tu berada di tempat yang rendah lah, kan? Dan kita sanggup menunggu lah. Kalau kita ikut teknik Richard D. Wyckoff kan, dia beli masa senyap tu kan, tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan. Lepas tu bila naik kan, dia boleh untung lebih 100%. Kan? Itulah teknik untuk beli saham-saham spekulatif tu. Saham-saham cak ayam. Saham-saham apa nama? Saham-saham penny stock tu. Tapi risiko dia tinggi. Kenapa risiko dia tinggi? Yalah, syarikat tu losing money kan. Syarikat tu loss kan. So kalau kita beli dia, kalau kita simpan 10 tahun pun, kalau dia naik ke atas, tak apa, kita untung 100%. Masalahnya ialah dia kena PN17 ni. Lepas kena PN17, practice note 17, dia kena G5. Lepas kena G5 kan, dia boleh kena delisted. Kan, tu bahaya dia. So apa-apa pun tuan kan, kalau nak menabur saham ni kan, kena ada ilmu dia. Kan, seperti biasalah, FYI jemput anda datang ke seminar From Zero to Hero yang FYI jalankan dari bulan ke bulan, kan. Belajar betul-betul, insyaAllah. Dengan ilmu, kan, tuan akan berjaya. Macam biasa, jangan lupa like kan, share dan subscribe, dan jangan lupa tekan butang loceng kat ujung ni. Kan. Sambil tu tengok-tengoklah video yang ada dekat sebelah-sebelah ni, kan, video FYI. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.